Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini Yesus Kristus sungguh hidup. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk merayakan Paskah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam saat berdoa. Untuk menyalakan lilin Paskah kita pada pagi hari ini. Panggilan ibadah pada pagi hari ini akan kita baca dari Mazmur nomor 118 ayat 15 dan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ibadah Paskah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian karena Dia hidup. Bye.
berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengingat Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur karena kami tahu di dalam kebangkitan itu kami beroleh pengharapan akan pergumulan-pergumulan kami. Sebab maut sudah dikalahkan, Tuhan sudah bangkit. Apapun yang kami hadapi, tantangan-tantangan, bahkan kesukaran, bahkan ketakutan, sesungguhnya pasti Tuhan bisa menyelesaikannya. Karena kuasa-Mu yang sudah membuat Engkau bangkit itulah yang menyertai kami, menopang kami, gereja-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga kami untuk merayakan Paskah ini. Kiranya pagi hari ini kami sekalian dikuatkan iman kami, dihiburkan dan diberi sukacita, sehingga kami boleh tetap mengikut Tuhan, memuliakan nama-Mu sepanjang jalan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepadamu. Dari awal sampai akhir, mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan menyertai, dan kiranya Tuhan ibadah kami kepadamu, ucapan syukur kami, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah bangkit. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita, saya persilakan duduk dahulu. Mari kita selanjutnya akan memuji Tuhan dengan pujian Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus
Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena yang dipilihku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Mari saudara, kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita ini orang-orang yang bersalah dalam perkataan-perkataan kita, bersalah dalam pikiran-pikiran kita, bersalah dalam perbuatan-perbuatan kita, bersalah kepada Tuhan, bersalah kepada sesama kita, bahkan orang-orang yang seharusnya kita cintai.
Mari kita berdoa, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Karena kami mengaku kami ini orang-orang yang bersalah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bersalah di hadapan sesama kami. Engkau memerintahkan kami untuk melakukan apa yang baik dalam hidup kami pada sesama kami. Tapi sering yang kami lakukan bukan yang baik, tapi yang mencelakakan, yang menyusahkan, yang menyedihkan hati saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengajar kami dan memberikan kepada kami orang-orang yang mesti kasihi dalam keluarga kami, dalam persahabatan kami, dalam persekutuan kami. Tetapi betapa sering melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami bukan mengasihi mereka, tapi kami mengecewakan mereka. Tuhan, ampunilah kami. Kami tahu kami mesti melakukan apa yang baik untuk menolong orang lain, tapi sering karena kepentingan kami sendiri, kami mengabaikan orang lain. Kami menyelamatkan diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami melakukan apa yang bahkan tidak kami sadari. Dalam gurauan-gurauan kami bisa menyakiti orang lain. Kami melakukannya dengan tidak sengaja, tetapi kami sudah membuat orang lain terluka. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu sebagai orang yang lemah, tetapi kami memandang kepada salib-Mu dan membawa semua dosa kami ini kepadamu, ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau yang mengasihi kami akan beroleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang menyadari dosa kami, bukan hanya orang yang menyesali dan bertobat, tetapi juga orang yang melangkah sekarang bersama-Mu untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain, membawa kasih dan kebaikan bagi sesama kami. Tolonglah kami tidak terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan sesama kami, memikirkan kasih-Mu yang besar, dan berusaha memuliakan dan menyenangkan hati. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon pengampunan atas dosa kami. Amin. Berita anugerah akan kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, oleh karena Kristuslah dosa kita diampuni. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mati dan telah bangkit bagi kita menjadi jaminan kemenangan kita. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang kita akan baca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 15. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, meyakininya, melakukannya dalam hidup kita. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Saya persilahkan. Saudara seiman yang saya kasihi, kita segera akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama.
亲爱的主内弟兄姐妹，我们就要一同来读神的话，一起来思想神的话。 Tema yang akan kita renungkan bersama adalah kubur yang kosong. 我们今天要一起思想的主题就是空的坟墓。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. 请我们低头，我们同心的祷告。 Tuhan, kami sekali lagi datang kepada Engkau mencari pertolongan. 神让我们再次来到你的面前，求你的帮助， Karena kami yakin harapan kami ada pada Tuhan. 因为我们深信我们的盼望是在你主。 Pada Tuhan yang menciptakan langit semesta. 神，你创造了宇宙万物， Pada Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. 你也已经从死里复活。 Itu sebabnya kasihanlah sekali lagi kepada kami Tuhan. 主啊，求你再次向我们施怜悯， Agar kami membaca firman Tuhan. 当我们读神你的话语， Hati kami boleh dibuka dan kami boleh memahaminya. 我们的心门可以打开，我们可以明白你的话。 Dan kami diberikan kekuatan untuk menjalankan petunjuk Tuhan di dalam hidup 你 kami. 的话语成为我们的力量，指引我们前面的道路。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Mari saudara, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 20. 弟兄姐妹，我们一同读一段的经文，在约翰福音第20章， Kita bacakan mulai dari ayat yang 我 pertama. 们从第1节开始念起。 Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 约翰福音第20章，我们要从第1节开始念起。第二清早，天还黑的时候，我大拉跟玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒。 对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来往坟墓那里去，两个人同跑。那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见石抹布还放在哪里，只是没有进去。西门彼得随后也到了进坟墓里去，就看见石抹布还放在哪里，又看见耶稣的窝头巾。 没有和石抹布放在一处，是淋在一处卷着。献到坟墓的那门徒也进去，看见就信了，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣不要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。我们读经到这里。Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan tema kubur yang kosong. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天早上要一起思想一个题目，就是空的坟墓。 Kubur yang kosong merupakan bukti kebangkitan Tuhan Yesus. 空的坟墓证实了耶稣已经复活， Karena beliau sudah bangkit, 因为耶稣已经复活， karena beliau sudah menang atas dosa dan iblis. 因为他已经得胜了魔鬼， Beliau sudah sungguh bangkit. 他实在复活了。 Kebangkitan itu membuktikan beliau adalah anak Allah. 耶稣的复活证实了耶稣是神的儿子。
firman yang bersama-sama dengan Allah. 就是道已经一生同在， Anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. 上帝的羔羊涂抹世人一切罪孽的。 Injil Yohanes cocok dalam berbagai catatan dengan 3 kitab Injil yang lain. 那么约翰福音所记载的，与其他的都一样的，在其他的福音书记载的都一样。 Keempat kitab Injil ini sama-sama membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. 那么这些福音书都记载，耶稣已经复活，坟墓是空的。 Namun demikian, Injil Yohanes juga mencatat sebagian bahan yang tidak dicatat oleh kitab Injil yang lain. 那么不但如此，约翰福音所记载的有一些是其他3本福音书所没有记载。 Injil yang keempat ini pun ada kalanya tidak mengulangi apa yang sudah dicatat oleh kitab Injil yang 这 lain. 第4本的福音书就是约翰福音，也没有再重复其他3本福音书所记载的事迹。 Walaupun kitab Injil ini unik, 虽然这个福音书约翰福音是很独特的， tetapi kitab ini mencatat kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara yang amat natural. 但是约翰福音所记载耶稣的复活是非常的自然。 Kejadian sekitar kebangkitan Tuhan Yesus dicatat dengan cara yang begitu wajar. 那么在福音书所记载耶稣的复活是真的是很自然、很现实。 Kubur yang kosong 那 itu 空的坟墓 menjadi tema utama di dalam catatan Injil Yohanes. 成为这个约翰福音所记载的这个主题。 Siapakah yang menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus? 在耶稣的复活是哪一些人是做这个耶稣复活的证人呢？ Di dalam Injil Yohanes kita membaca pertama adalah seorang wanita namanya Maria 那 Magdalena. 么在约翰福音里面，我们看见头一个见证耶稣复活的，就是一个妇人，名字叫做莫大拉的玛利亚。 Kemudian kita membaca lagi 2 orang saksi. 然后我们又念到有2个见证人， Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang juga datang ke kubur yang 他 kosong. 们是耶稣的门徒，他们也来到空的坟墓面前。 Mereka adalah orang yang lugu, yang sederhana. 他们是一个很平凡、很单纯的门徒， Mereka tidak pernah mengira bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. 他们从来没想到耶稣真的会复活。 Kita akan mulai dengan saksi yang pertama. 我们先来看头一个见证人。 Orang pertama yang akan kita bersama memperhatikan adalah Maria Magdalena. 我们头一个要一起注意的就是这个头一个见证人，就是莫大拉的玛利亚。 Namanya pertama kali dicatat di Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. 那么他的名字头一次记载在约翰福音第19章25节。 Kemudian namanya muncul lagi di pasal 20 ayat pertama. 接着在约翰福音20章第1节又再出现这个名字。 Tapi Maria Magdalena ini lain daripada lain. 但是莫大拉的玛利亚与其他玛利亚不同。 Namanya dicatat sebanyak 12 kali di dalam kitab-kitab Injil. 那么在福音书里面重复记载莫大拉的玛利亚大概是12次。 Jumlah ini cukup tinggi. 那么这个总数是足够大。 Jumlah ini bahkan melampaui frekuensi, misalnya kebanyakan rasul dicatat. 这个记载莫大拉玛利亚事迹超过其他的耶稣的使徒在福音书里面所记载。 Bahkan dibandingkan dengan wanita yang lain. 在与其他的妇人的比较， Wanita yang tidak ada kaitan hubungan famili misalnya dengan Tuhan Yesus. 这个妇人她没有跟耶稣有什么亲戚关系， Nama Maria Magdalena itu masih lebih banyak. 但是莫大拉的玛利亚呢，这个名字却是记载很多次在这福音书里面。 Pasti timbullah sebuah pertanyaan mengapa Maria Magdalena begitu menonjol. 我们一定会问起，为什么莫大拉玛利亚是这么的突出呢？ Kita harus berterima kasih kepada Lukas karena Lukas memberi kita informasi yang sangat 我们 menolong. 要谢谢路加，因为在路加福音给我们许多的资讯。 Dari catatan Lukas, 从路加所记载的， kita boleh sedikit mengenal wanita yang bernama Maria 我们 Magdalena. 可以稍微认识莫大拉的玛利亚这个人。 Injil Lukas pasal 8 kita bacakan mulai dari ayat yang 我 pertama. 们从路加福音第8章第1节开始，我们可以看见。 Tidak lama sesudah Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah.
ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani atau diterjemahkan membantu rombongan itu dengan dari apa yang ada pada mereka. 路加福音第8章，我们要从第1节开始念起。不多人，耶稣左右各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有12个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累已经治好的几个妇女，其中有称为抹大拉的玛利亚，整有7个鬼从她身上赶出来。有希利的家宰苦撒的妻子的约亚拿，并苏珊拿和些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。Dari ketiga ayat yang dicatat oleh Injil Lukas, kita mendapat beberapa informasi. 那么从路加所记载的这个几节经文里面，我们可以得到一些的资料。 Kita ketahui bahwa orang yang namanya Maria Magdalena ini sesungguhnya sudah mengalami kuasa dan anugerah Tuhan. 这名字叫做莫大拉的玛利亚呢，她其实已经经历了神的大能。 Sudah tentu dia mendengar ajaran yang diberikan Tuhan Yesus. 当然，她已经听过耶稣的教训。 Tapi yang lebih memberi dia kesan yang dalam, 但是给她最深的 orang 的 ini 影响。 sungguh merasakan kuasa Tuhan Yesus karena sampai ada 7 roh jahat itu diusir dari 她实 tubuhnya. 在感受到神的大能，因为从她身上有7个鬼被赶出来。 Dia sudah mendengar ajaran yang diberi Tuhan Yesus. 她已经听到了主耶稣的教训， Sudah tentu imannya bertumbuh dalam hati. 在她心里面有产生了这个信心。 Tapi di samping itu dia mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan. 那么她在生活里面经历了神的能力展现。 Saudaraku sekalian, 亲 hal 爱 ini 的弟 penting 兄 loh. 姐妹，这件事情很重 Sudah 要。 berapa lama kita jadi orang Kristen? 我们做基督徒有多少久呢？ Sudah berapa kali kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus? 我们有多少次来庆祝纪念耶稣的复活？ Tapi berapa kalikah kita sungguh di dalam kesulitan, di dalam kepayaan, di dalam kepepetan, kita mengalami pertolongan Tuhan. 但是在我们困难、紧迫当中，我们有多少次经历神的能力呢？ Maria tidak menjadi seorang wanita yang hanya menerima dan berterima kasih, lalu begitu saja. 莫德拉的玛利亚不是单单接受，也经历神的大能。 Rasa terima kasih itu diwujudkan, dibuktikan melalui kehidupannya. 但是借助他的生活，他表达出他对神的感谢。 Dia terlibat di dalam pelayanan. 他常依附侍奉。 Dia bahkan dengan wanita yang lain memberi daripada apa yang dia ada. 他和其他的妇女一同把他们所有的来供给耶稣和门徒的需要， Untuk mendukung kebutuhan rombongan Tuhan Yesus. 来支持耶稣和门徒的需要。 Dengan kata lain, saudaraku, Maria Magdalena ini bukanlah seorang orang Kristen biasa saja. 那么从这里我们看见，莫大拉的玛利亚不是一个很普通的信， Dia mendengar, dia percaya, dia mengalami. 他听了，他相信，而且他经历。 Dia bukan saja mengalami, tapi dia praktekkan di dalam kehidupannya. 他不但经历，他在生活里面去实际出来。 Dan salah satu yang diwujudkannya 事件其中一样呢， adalah pada pagi hari Tuhan Yesus bangkit. 那就是在清早耶稣复活的日子。 Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama mengatakan, 在约翰福音第20章第1节说， pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 约翰福音第20章第1节，去了的第二清早，天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。Saudaraku sekalian, sedikit mengherankan
Yohanes tidak mencatat kehadiran wanita yang lain. 亲爱的弟兄姐妹，我们有一些人觉得不明白为什么约翰福音约翰没有记载其他的福音。 Sudah tentu ada banyak penjelasan. 当然有很多的理由可以解释。 Seharusnya ada kehadiran wanita lain. 照理应该有其他的妇女也一 Sebab 样的出 tak 现。 kala hari masih gelap, rasanya Maria, seorang wanita, tidak akan datang sendirian ke taman itu. 天还黑的时候，不可能莫大拉的玛利亚自己独自一人来到这个坟墓， Lebih mungkin mereka datang rombongan. 非常可能他们是一堆的人来到坟墓。 Dan sepertinya Maria itu kemudian terpisah. 好像那个时候莫大拉的玛利亚与其他的妇女分开。 Ini bahkan dipertegaskan, didukung oleh Maria sendiri. 那这句话呢，也可以从玛利亚所说的话里面强调。 Sebab dia berkata, kami tidak tahu ya di mana ia diletakkan. 他说：“我们不知道。” Dia tidak bilang saya, dia bilang kami. 玛利亚没有说我不知道，她说我们不知道。 Yang jelas saudaraku sekalian, yang ditonjolkan oleh Injil Yohanes adalah Maria sendiri. 但是很清楚，约翰福音要比较特殊的、突出的是提到玛利亚自己。 Ada rombongan yang datang. 有一堆的妇女来， Bukan seorang wanita saja. 不是一个妇女来， Tapi ada seorang wanita dari kelompok ini yang ditonjolkan. 因为从这一组的妇女当中，这有玛利亚是比较。 Dia adalah seorang yang sungguh mengasihi dan percaya Tuhan 她 Yesus. 是一个实在爱也相信耶稣的人。 Pertanyaan yang lain adalah mengapa para wanita ini datang, saudara? 那么我们问题是，为什么这些妇女要来到坟墓面前呢？ Salah satu yang sangat mungkin 其中一个理由非常的可能， adalah wanita-wanita ini datang ingin membereskan penguburan Tuhan Yesus yang mungkin belum beres semua. 可能他们要整理耶稣的坟墓，因为那个时候非常可能耶稣的坟墓还没有整理好。 Kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 41 dan 42. 可是我们念约翰福音第19章41节、42节 Di，sana tercatat dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. 约翰福音19章41、42节。 在耶稣钉十字架的地方有个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。这因是犹太人的预备日，因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。Dengan kata lain, saudaraku sekalian, proses penguburan Tuhan Yesus sudah selesai. Tapi mungkin di sana situ masih belum begitu 换 rapi. 句话说，安葬耶稣的事已经结束了，已经完成了。 Wanita 但是那个时候还有地方还没有整理的好。 Wanita-wanita ini ingin pergi ke sana. 这些妇女她们愿意到哪里去？ Mereka ke sana lalu menemukan kubur sudah kosong. 她们到那里发现坟墓是空的， Mereka tidak menemukan jenazah Tuhan 她 Yesus. 们没有看见耶稣的尸体。 Itu sebabnya saudaraku, Maria kembali memberitahu kepada kedua murid Tuhan Yesus. 所以，因为如此，玛利亚就倒回头去找这耶稣的两个门徒， Lalu kedua murid itu datang. 然后这两个门徒也来到这里， Lalu kemudian dua murid itu pergi. 然后这两个门徒再去了。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， tak kala kita membaca ayat yang 11, 当我们念到第11节， kita menemukan bahwa Maria itu berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyebut ke dalam kubur itu. 我们就看见那里记载说，玛利亚站在坟墓外面哭的时候，低头望坟墓离开。 Dengan kata lain, tak kala dua orang murid itu pulang, 换句话说，当这两个耶稣的门徒回去的时候， siapakah mereka? 他们是谁呢？ Salah satu adalah Petrus. 其中一位就是彼得， Yang lain sangat mungkin adalah Yohanes. 另外一个非常可能是使徒约翰。 Tak kala kedua murid pria ini nengok sini, nengok sana, tidak ada jawaban, mereka pulang. 但这两个门徒看东看西看，没有一个答案可以给他们，他们就回去了。 Kita justru menyaksikan ada seorang saudari, Maria Magdalena, yang belum pulang. Dia berdiri di sana, dia menangis. 但是我们其实看见有一个妇女，
名字叫做莫大拉的玛利亚，她站在坟墓外面哭。 Menangis itu mengungkapkan rasa sedihnya. 她的哭就表明她心里非常的悲伤。 Mereka datang ingin menyelesaikan proses penguburan itu. 他们来到坟墓里面前，是因为他们要来整理这个坟墓。 Mereka ingin membereskan apa yang mungkin tadi belum beres. 他们要整理，因为非常可能还有一些地方还没有整理好。 Tapi itu pun sekarang kelihatannya sudah menjadi sia-sia karena jenazah Tuhan Yesus tidak 可是 ditemukan. 现在所看见的是一些要做的都突然，因为耶稣的坟墓是空的。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， upaya dari Maria Magdalena ini tidak sia-sia. 莫大拉的玛利亚的努力却不是突然。 Tuhan Yesus mengambil inisiatif berjumpa dengan dia. 主耶稣主动的来见莫大拉的玛利亚。 Pada pagi hari itu, Maria akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. 那一天清早，那么莫大拉玛利亚就遇见了耶稣， Bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. 她遇见了那复活的主耶稣。 Dan dia boleh menjadi seorang yang amat khusus karena orang yang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan 他 Yesus. 成了一个很特别的人物，是他头一个人见证耶稣的复活。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kita ini bukan orang yang luar 我 biasa. 们不是一个很特别， Kita ini manusia yang 我 biasa-biasa. 们都是非常平凡的人， Kita terbatas. 我们有限， Pengetahuan kita itu sederhana. 我们的一切都是很简单， Kita bukan orang yang terlalu mampu. 我们不是非常棒的人， Kalau kita melihat kepada diri kita, siapakah kita ini? 我们是看自己，我们是谁呢？ Tapi di dalam kasus ini, 但是在这个例子里， kita justru melihat kasih dan iman itu memain peranan. 我们却看见爱和信心起了很大的作 Ada 用。 seorang wanita yang sederhana 有一个很平凡的妇人， yang akhirnya diutus oleh Tuhan Yesus pulang untuk memberitahu kepada murid-muridnya. 主耶稣差派他去把耶稣复活的事迹告诉门徒们， Memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. 来告诉门徒们耶稣已经复活了。 Jadi saudaraku sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹， izinkan saya mengatakan Allah melihat apa yang ada di dalam kita. 请允许我告诉大家，耶稣看我们内里的心， Allah bukan melihat yang di luar. 耶稣没有看我们的外表， Penilaian manusia itu dari luar. 人是看外表， Penilaian daripada manusia itu adalah seberapa orang itu kaya, seberapa orang itu hebat. 人所衡量的是这个人有多少的地位，有多少的财富。 Tapi apa yang dilihat oleh Allah adalah kesungguhan yang ada di dalam hati. 但是主耶稣看的是我们心里的真诚， Apa hati ini bersyukur? 我们的心有没有感恩？ Apakah hati ini sungguh mengasihi 我 Tuhan? 们的心是不是真的爱主？ Apakah hati ini sungguh ingin mencari Tuhan Yesus? 我们的心是否真诚的要寻找耶稣？ Kita sudah melihat saksi yang pertama, 我 bukan? 们已经看头一个证人， Sekarang kita akan melihat dua saksi yang lain. 我们接下来看两位证人。 Dua saksi yang lain adalah Simon Petrus 那么这两位见证人，其中一位是西门彼得， dan sekali lagi seorang murid lain yang dikasihi Yesus. 另外一个耶稣所爱的门徒。 Karena semua murid Tuhan Yesus tercatat di dalam Injil Yohanes. 因为约翰福音记载所有耶稣门徒的名字， Hanya satu murid 只有一个门徒 yang namanya tidak tercatat, 没有把名字记载在里面， yaitu Yohanes. 那就是约翰。 Jadi dari saksi ini, dari bukti itu, kelihatannya murid yang dikasih Tuhan Yesus ini adalah Yohanes. 那么从这里，从这个见证，从那里的例子，我们就看见耶稣所爱的门徒应该是约翰。 Yohanes mencatat Injil Yohanes berdasarkan pengalaman dan apa yang dia saksikan. 约翰记载约翰福音是照着他所经历的把它写下来， Khususnya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. 特别是有关耶稣复活的事迹， Catatannya detail, natural, dan seadanya. 他记载的非常的详细，非常的清楚。 Dia mencatat sebuah fakta bahwa kubur itu kosong. 记载一个事实，坟墓是空的。 Dia mencatat sebuah kenyataan bahwa mereka tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus. 他记载一个事迹，就是说他们没有遇见耶稣的事迹。 Mari kita membaca ayat 3, 4, dan 5 dari pasal 20 ini. 我们来看约翰福音第20章第3、第4跟第5节。 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. 约翰福音第20章，我们念第3、第4、第5、3节。彼得和那门徒就出来往坟墓那里去，两个人同跑。那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见什么布还放在那里，只是没有进去。Saudaraku sekalian, apa yang dicatat Yohanes itu sangat masuk akal. 亲爱的弟兄姐妹，约翰所记载的非常有理。Petrus mungkin lebih tua, 可能彼得是年纪比较大的， Yohanes ini lebih muda. 约翰是比较年轻的。 Maka itu tak kala mereka berangkat bersama, 所以当他们两个人一同出发， Yohanes yang lebih muda yang datang ke kubur terlebih dahulu. 那么使徒约翰是最早先抵达这个坟墓， Karena muda larinya lebih cepat. 因为他年轻，他跑得比较 Tapi 快， karena muda juga dia sedikit enggan masuk ke dalam lubang kubur. 因为他比较年轻，所以我觉得不好意思先探头进这个坟墓， Dia berada di luar nengok 而从外面观看， sampai kemudian Petrus tiba. 也是等到彼得抵达。 Jadi saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹， catatan ini natural sekali. 所以我们看见这些记载都很清楚、很自然。 Kenapa saya mengulang-ulang kata natural, wajar begitu? 为什么我一直重复说这个所记载的是很自然的？ Sebab ada orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. 因为许多人不能相信耶稣已经复 Lalu ada 活， teori ini, ada teori itu. 所以有很多的这个理论， Mereka lupa satu hal, 他们忘记一件事， bahwa sesungguhnya kedua murid ini bukan orang yang terdidik. 他们忘记这两个门徒不是有受过高等教育 Mereka 的 bukan 人， membuat sebuah cerita. 他们不是在编造一个故 Mereka 事， mencatat pengalaman mereka. 把自己的经历写下来。 Mereka mengatakan 他们说， yang ini lari lebih cepat. 他说这个跑得比较快， Dia sampai ke sana, dia lalu melihat ke dalam. 只有从外面观望。 Lalu saudaraku yang lebih ajaib lagi di 但 belakang. 是更奇怪的、奇妙的，我们看接 Kita 下去 akan baca ayat 6 dan 7. 我们再来看约翰福音第20章。 Maka datanglah 第一节 Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Simon Peter 随后也到了，进坟墓里去，就看见四麻布还放在那里，又将耶稣的窝头巾没有和四麻布放在一处，是淋在一处卷着。Apa yang digambarkan oleh Yohanes itu seolah-olah tubuh Tuhan Yesus hilang begitu saja. 那么约翰在记载写出这些，就好像是说，这个耶稣的尸体是忽然间就不见了。 Tuhan Yesus bukan sepertinya diambil paksa begitu. 主耶稣不是被人取去， Bukan ada satu atau beberapa orang datang masuk dengan paksa, 不是有一个人强迫的进到里面， lalu membongkar tubuh Tuhan Yesus. 然后把耶稣的细麻布 Kain kafannya lalu dilepaskan, 把这个细麻布藏耶稣尸体的细麻 lalu 布 kain peluh itu 开， dibuang-buang begitu. 然后就把这些沟通机细麻布就抛在一边。 Semua yang mereka saksikan itu masih rapi di sana. 他们所看见的、见证的，这些都还好好的放在。 Kain-kain itu membuktikan tidak ada orang yang masuk secara paksa. 那么这些布呢，就证实了没有一个人被搬进到里面拿耶稣的。 Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dengan tidak wajar. 没有一样事情是不正常的被发生出来。 Apa yang ada di sana membuktikan semua masih wajar, semua masih normal. 那么一切所发生在坟墓里面的，就是很正常的事情。 Ada sesuatu yang ajaib 但 terjadi. 是有一样很奇妙的事发 Ada 生， sesuatu yang di luar dugaan. 是他们出乎意料 Ada 的， sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. 是从来没有想过的。 Tubuh Tuhan Yesus sepertinya hilang begitu saja. 耶稣的身体好像就这样子不见了。 Ada sesuatu yang ajaib yang terjadi. 有一样很奇妙的事发生，
Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄， kebangkitan Tuhan Yesus memang ajaib. 耶稣的复活实在是奇妙的。 Tapi bagi orang yang percaya, tidak usah terlalu heran, bukan? 但是对于我们信靠主的人，不会讲得很奇妙。 Bukankah Allah yang maha besar itu menciptakan dunia yang begitu besar dan ajaib? 我们奇妙的神不是已经创造了这一奇妙的宇宙吗？ Allah yang maha kuasa menciptakan apa yang ada dari tidak ada. 那全能的神创造从无变为有， Allah yang maha kuasa mengorbitkan semua bintang ini yang begitu besar dengan telatur. 奇妙有能力的神来管制天上的星宿。 Allah yang maha besar itu yang menciptakan langit semesta yang begitu cantik dan segala isi yang ada di dalamnya. 奇妙大能的神创造了那美丽的奇妙的宇宙万物。 Tapi hari itu saudaraku memang terjadilah satu keajaiban. 但是是的，弟兄姐妹，那天发生了一件很奇妙的事。 Tubuh Tuhan Yesus itu seperti nyelenyap, hilang begitu saja. 耶稣的身体就好像忽然间就消失了，不见 Itu 了。 sebabnya saudaraku, 因此，弟兄姐妹， Injil Yohanes mencatat ayat 8 dan 9. 约翰福音第20章记载第8跟第9节。 Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan yang melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa yang harus bangkit dari antara orang mati. 约翰福音第20章第8节、第9节，现到坟墓的那门徒也进去看见，就信了，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣不要从死里复活。Dia percaya apa, saudara? 弟兄姐妹，他们信的是什么呢？ Dia percaya apa yang dikatakan oleh Maria. 他们相信莫大拉玛利亚所说的话。 Tubuh Yesus itu hilang. 耶稣的身体不见了， Siapa yang ambil tidak tahu. 是谁把它取去呢？ Tapi yang aneh adalah kalau diambil orang, kenapa ini semua tidak menjadi acak-acakan? 如果真的是被人挪去，为什么留下鸡毛不过头鸡？这是很整齐的放在 Yang 那里。 mereka percaya adalah kubur itu sudah kosong. 他们所相信的坟墓是空的， Yang mereka percaya ada sebuah fakta, kubur itu kosong. 他们所相信的有一个事实，坟墓是空的。 Yang mereka percaya adalah sebuah kenyataan. Sekarang mereka tidak menemukan tubuh dari Tuhan Yesus. 他们所相信的这个是一个事实，因为他们找不到耶稣的身体。 Lalu bagaimana? 那现在怎么办呢？ Lalu bagaimana? 然后怎么办呢？ Ini pagi sekali, 这是清晨， tidak ada orang di sekitarnya. 在周围没有人， Mereka itu orang biasa. 他们是平凡的 Mau 人， cari ke siapa? 向谁去找？ Mau 哪里 selidiki 寻 di 找 mana? 呢？去哪里去寻找呢？ Ayat yang ke-10 lalu mencatat keputusan yang mereka ambil. 然后第3节就记载了门徒们所做的决定。 Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 第4节这样记载说，以色列的门徒为自己的住出去了。Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐 ayat 妹， 10 itulah mencatat ketidakberdayaan daripada kedua murid. 第4节就记载了这个2个门徒无能为力。 Kita jangan mencibir atau mentertawai kedua murid ini. 我们千万不要轻看这2个门徒。 Kalau kita yang di dalam situasi begini lalu apa, 若 saudara? 是我们在这样的情形之下，我们能做什么呢？ Apa yang harus kita lakukan? 我们所要做的是什么？ Banyak hal kita memang tidak mengerti. 是的，有许多事情我们不明白。 Saya sampai sekarang masih tidak mengerti internet itu koneksinya gimana. 我到现在我还不明白这个网络是怎么来把它接通的。 Sampai hari ini saya belum pernah melihat listrik, 我到今天也没有看见电流， tapi tersengat oleh listrik itu pernah. 但是我曾经被电流出过。 Siapa di antara kita yang pernah melihat listrik? 我们有哪一个人看过电呢？ Siapa yang pernah melihat aliran listrik? 我们曾经哪一个人看过电流？ Tidak, saya tidak pernah melihat. 我没有看过。 Itu sebabnya saudaraku sekalian, dua murid itu yang lugu, yang sederhana, ya sudah, sekarang mau apa lagi, mereka pulang. 所以这2个门徒，他们单纯，他们平凡，这没有办法，他们就回去了。 Saya berulang-ulang kali menegaskan itu. 我重复的强调这一点。 Karena kubur kosong itu bukanlah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang yang terdidik.
bukan. 因为空的坟墓不是一些有受过高等教育的人所写下的。 Jumlah murid Tuhan Yesus itu tidak besar. 耶稣的门徒总共不多， Mana berani mereka datang ke kubur yang dijaga oleh prajurit. 那么怎么可能这个被罗马兵丁看守的坟墓，他们可以来靠近？ Bagaimana mungkin mereka itu bisa merebut itu dari tangan prajurit? 他们怎么可能从这个罗马兵丁手中把这个耶稣的身体取去呢？ Mereka tidak memiliki kekuasaan. 他们没有这个权柄。 Dan Tuhan Yesus yang sudah di dalam kubur, nah ini sudah 3 hari, bagaimana bisa keluar sendiri, saudara? 那么耶稣在坟墓里面已经3天，怎么可能他能够自己走出来呢？ Mereka itu bingung, saudara. 所以他们心中非常的彷徨， Mereka tidak tahu apa yang terjadi. 他们不知道什么事情发生， Mereka ketakutan. 他们心中非常的恐慌。 Jangan lupa, saudaraku sekalian, orang-orang yang tidak senang kepada mereka itu orang-orang yang berkuasa. 不要忘记，那些不喜欢门徒的人，就是那些有权柄的人， Di dalam otak mereka, 在他们脑子 di 里， dalam benak mereka, 在他们心里面， tidak pernah mereka membayangkan bahwa Yesus sudah bangkit. 他们从来没有想到过说耶稣复活了。 Kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus bangkit, 如果我们不相信耶稣复活， izinkan saya mengatakan sudah ketinggalan zaman. 请允许我说，你已经不落伍了。 2000 tahun yang lalu murid Tuhan Yesus juga nggak percaya. 2000年前，耶稣的门徒也不相信。 Kalau Anda membaca catatan dari Injil Yohanes selanjutnya, 如果你追看约翰福音所记载的， Anda bahkan menemukan seorang namanya Thomas. 你就以前有一个人名叫多马， Di dalam Injil Yohanes, Thomas itu dicatat hanya untuk membuktikan dia tidak percaya. 那么在约翰福音记载多马就是要证实说这个多马不相信耶稣。 Dalam kasus itu dia tidak percaya. 在这个事情上他不相信， Dalam kasus itu dia tidak percaya. 在另外一个事情他也不相信。 Nama Thomas itu selalu diasosiasikan dengan tidak percaya. 那么多马这个名字，我们常常牵连到不信。 Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit dan bertemu dengan muridnya, 直到耶稣复活，与门徒们见面的时候， orang yang nama Thomas ini tetap gak 这 percaya 名叫多马的人仍然不相信， sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 一直到他面对面遇见了耶稣。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， pada hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, 当我们今天庆祝耶稣的复活， ada sebuah fakta yang boleh saya ulangkan dan tegaskan. 有一件事实，我要再次强调： Tuhan Yesus itu kosong. 耶稣的坟墓是空的， Kubur Tuhan Yesus itu sudah kosong. 耶稣的坟墓是空的坟墓。 Fakta ini disertai dengan kejadian lain dan fakta lain, 那么这个事实已经牵涉到很多的证据， menjadi bukti nyata kebangkitan Tuhan Yesus. 是一个很事实的一个证据，耶稣复活。 Hari ini saya tidak ingin panjang lebar, 今天我不会讲得太长， tapi paling sedikit kehadiran gereja itu membuktikan Yesus sudah bangkit. 但是至少教会的成立建立就证明耶稣复活。 Kalau Yesus tidak bangkit, 如果耶稣没有复活， tidak mungkin ada gereja yang hadir, 就不可能教会被建立， yang terdiri dari orang-orang biasa dan jumlahnya tidak banyak, 是建立到这么多的人建立起来的， yang mengalami banyak penindasan, 因为他们经历了逼迫， yang melewati hari-hari yang sulit. 他们经历了许多的苦难。 Semua itu menjadi bukti, menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit. 这一切都成为了一个证据，一个见证耶稣复活。 Kalau Yesus sudah bangkit, 如果耶稣复活了， apa arti bagi kita, 那 saudara? 么耶稣的复活对我们有什么意义呢？ Itu berarti, saudaraku sekalian, Yesus benar adalah anak Allah. 这就说明耶稣实在是神的儿子， Maut telah dikalahkan. 他战胜了死亡， Dosa manusia sudah dihapus. 他已经涂抹人类的罪。 Rencana Allah menyelamatkan manusia sudah terlaksana. 神拯救人的计划已经完成了， Sekarang tinggal satu hal. 现在只有一件事， Sekarang tinggal satu hal. 唯有一件事情， Apakah Anda mau percaya? 你是不是要相信？ Apakah Anda mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? 你是否要相信耶稣是神的儿子？ Apakah Anda mau percaya bahwa Yesus sanggup menghapus dosa Anda? 你是否要相信耶稣有
有这个能力涂抹我们的罪呢？ Apakah sesuai dengan pencatatan Injil Yohanes, dengan percaya kepada namanya, kita beroleh hidup yang baru? 是否我们相信约翰所记载的，在约翰福音说，只要信神的儿子耶稣基督，我们就不至于灭亡。 Siapapun yang percaya Tuhan Yesus, 无论哪一个人认识、相信耶稣， lembaran baru kehidupan itu dimulai. 那么在他的生命里面就有新的一页、新的开始。 Banyak orang itu melewati hari-harinya yang gelap, saudara. 许多人度过黑暗的日子， Banyak, saudara. 很多。 Di mana ada manusia, di situ ada rumah sakit, dan di situ juga ada penjara. 在哪里有人类的存在，在哪里就有医院，也有这个监牢、监狱。 Bukan satu kali, saudaraku sekalian, 不是单单一次， saya mendengar cerita mengenai orang yang suka judi. 我听过那些喜欢赌博的， Bukan satu kali saya mendengar orang cerita mengenai mereka yang terikat belenggu oleh narkoba. 我也不是一次我听到那些被这个毒品所捆绑的， Sepertinya tidak ada jalan keluar, 就 saudara. 好像没有不路可走。 Tapi saudara, 但是弟兄姐 di 妹， dalam Yesus ada harapan. 在耶稣基督里面，我们有盼望。 Di Tiongkok zaman dulu 在过去，在中国， ada seorang pendeta namanya Sik. Sayanya Sik. 那有一个牧师，他的这个名字，他姓是姓西， Itu nama yang jarang ada. 这个姓呢很少有。 Sik itu cusi, ketua cusi, si itu. 那么这个姓就是主系的系。 Orang ini saudaraku sekalian setelah percaya Tuhan Yesus, 那么这个人自从信了耶稣， dia mengubah namanya. 他把他的名字改了， Namanya menjadi menang atas iblis. 他的名字改成胜过魔鬼。 Jadi namanya Si Sen Mo. 那么他名字现在变成系圣魔， Dia percaya, 他相信， kemudian istrinya juga ikut percaya. 最后他的妻子也相信。 Pelayanannya apa? 他们的侍奉是什么？ Pelayanannya dia adalah membantu mereka yang diikat oleh narkoba. 他去帮助那些被毒品所捆绑的人， Bantu. 他帮助他们， Buka sini, buka sana, melayan sini, melayan 他 sana. 到处去帮助这些人， Yang memberi dampak yang luas, yang dalam sekali. 给很大的影响。 Di dalam Yesus 在耶稣里面 ada harapan. 有盼望， Di dalam Yesus 在耶稣里面 ada lembaran baru. 有新的一页， Tidak lain tidak bukan 没有别的， karena kubur itu kosong. 因为坟墓是空 Karena 的， Yesus sudah bangkit. 因为耶稣已经复活 Barang 了。 siapa yang datang mencari dia 凡来寻找耶稣的人， diberikan pelepasan, 要主要给他们得着释放， diberikan kemenangan. 要给他们得胜的力量。 Kubur itu sudah kosong. 坟墓是空的， Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Tuhan, hamba-Mu sekali lagi menyerahkan semua ini ke dalam tangan. 神啊，你的仆人再次把这些放在你的手中。 Kata-kata manusia akan berhenti. 人的言语有限，要 Bahasa 坚持在 manusia 这里 itu terbatas. 人的言语有限。 Tapi Tuhan, kami mohon Engkaulah yang berkarya di dalam hati 但 kami. 是神，我们恳求你在人心里面工作， Menuntun kami berjalan di dalam perjalanan yang menuju kemenangan. 来领我们走在得胜的道路， Tinggal di dalam hidup kami. 住在我们心里面， Berdiam di dalam hati kami. 住在我们心中， Menolong kami Tuhan. 帮助我们， Makin mengenal Tuhan 让我们越来越认识 dan makin mengasihi Engkau. 你，也越来越爱你。 Dengarlah doa kami 求 Tuhan. 你听我们的祷告， Demi Yesus Kristus 奉耶稣基督的名求， kami 我 berdoa. 们如此祈求， Amin. 阿门。 Demikianlah saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menuntun hidup kita untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan, yang berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama sekarang memberikan persembahan kita kepada Tuhan, menjadi respon kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah bisa memberikan persembahan melewati rekening gereja yang ada di layar saudara. Tuhan akan berkati apa yang saudara beri, dan kiranya Tuhan akan membuat kita semua bukan hanya memberikan
persembahan yang uang ini, tetapi seluruh hidup kita bagi Dia yang sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Terpujilah Tuhan. Kita pujikan sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu semua yang kami punya, bahkan hidup kami adalah kasih karunia Tuhan saja. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi tanda bagi Tuhan bahwa kami mengasihi-Mu dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, dan Tuhan akan berkati saudara-saudara yang menggunakannya sehingga boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus di GKA Immanuel Malang, sehingga sungguh melalui gerejamu Injil Tuhan diberitakan, kasih-Mu dinyatakan, dan rahmat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan boleh disebarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkatilah kami, supaya kami lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mau mengingat pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah dan seluruh aparat ketika kami semua menghadapi tantangan wabah penyakit corona saat ini, ya Tuhan. Mohon Kau sendiri akan menuntun, menolong kami. Berikanlah kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kami boleh bersama-sama menghadapi pergumulan ini, dan kami dikuatkan, dituntun oleh Tuhan
hingga kami boleh peroleh kemenangan pada waktunya. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara yang saat ini ada di garis depan untuk menghadapi penyembuhan, menghadapi pengobatan untuk saudara-saudara yang mengalami sakit berat karena wabah ini Tuhan. Saudara-saudara kami, rekan-rekan dokter, rekan-rekan perawat, rekan-rekan relawan yang memasak, menyiapkan obat-obat maupun menyiapkan alat-alat perlindungan diri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara, kiranya Engkau menolong dan menjagai mereka dari yang jahat. Mereka menghadapi secara langsung dan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau lah yang akan melindungi mereka, menguatkan mereka, dan kalau mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak bisa hadapi, kiranya pertolongan dari sorga yang turun atas mereka, menjaga mereka, membuat mereka boleh menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berikanlah kami hati yang mengasihi, sehingga dalam wabah ini, dalam kesukaran yang dihadapi oleh bangsa negara kami menjadi orang-orang yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hatimu, berikanlah kami matamu, berikanlah kami pikiranmu, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan pada orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini. Dan biarlah di dalam masa-masa kegelapan ini, gereja Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi saluran kasih, membawa kebaikan dan kasih Tuhan dan Injil Tuhan boleh diberitakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi. Barangkali saat ini ada saudara-saudara yang secara pribadi berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudaranya yang sakit, untuk saudara-saudaranya yang belum percaya kepada Tuhan, untuk anak atau keluarga yang saat ini ada di garis depan karena anak-anak mereka adalah seorang dokter atau perawat atau yang lain. Tuhan, dengarkanlah doa saudara-saudara. Tuhan kiranya akan menuntun kami sekalian untuk bisa bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, dan beroleh keselamatan dan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan juga akan menuntun kami, supaya ketika kami selesai melakukan ibadah ini, hati kami tetap teringat akan kasih-Mu, tetap teringat akan tuntunan, tetap teringat akan perintah, dan kami pergi menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup kami adalah ibadah kami yang sesungguhnya, yang memuliakan nama-Mu, yang menyenangkan hati. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah bangkit, yang hidup sampai selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi, dan kita akan menutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, hidup
menemukan sukacitamu di dalam mengikut Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saat itu kebaktian selesai. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Tuhan menyertai saudara.